أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami iaitu saya Salman bin Abdul Manaf, Ahmad Taqiyuddin bin Muhammad Khatib Saddali dan Muhammad Alif Haikal bin Ma'ali, kami akan membincangkan atau membentangkan sebuah kitab hadis, iaitu kitab Fathul Bari. Okey, pertamanya kita pergi kepada pendahuluan kitab. Okey, kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini merupakan kitab syarah hadis. Kitab ni sangat terkenal dan masyhur. Okey, penilaian terhadap kitab ini dipandang penting dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hadis. Perbahasan dalam kitab ini agak mendalam dan diterima baik oleh umat Islam. Okey, sumbangan beliau dalam menulis karya yang mensyarahkan Al-Jami' As-Sahih susunan Imam Al-Bukhari telah menambah dan mempelbagaikan semua-semua rujukan dalam kalangan ilmuwan. Okey, Ibnu Hajar juga memahami dan mensyarah hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari tidaklah tertumpu kepada pendekatan bahasa sahaja, tapi Ibnu Hajar juga dia juga menggunakan pendekatan usul fiqh, ulum al-hadis seperti ilmu ar-rijal, tawarikh al-mutun, asbab urut hadis dan pendekatan sejarah. Okey, pendekatan bahasa dan ulum al-hadis dalam penulisan Ibnu Hajar ni terlihat sangat dominan dalam setiap syarahan dia. Saya akan meneruskan dengan fizikal kitab. Nama kitab yang dikaji ialah Fathul Bari Syarah Al-Bukhari. Diterbitkan di Al-Mutaba'ah As-Salafiyah, Qahirah, Mesir. Kitab ini ada 8,122 muka surat dan mempunyai sebanyak 13 jilid. Kitab lain yang kami kaji ialah kitab Fathul Bari Bisyar Al-Bukhari. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah Darussalam, Riyadh. Cetakan pertamanya pada tahun 1418 Hijrah bersamaan 1997 Masihi. Kulit hadapannya berwarna merah dan mempunyai sedikit corak yang berwarna kuning dan hijau. Okey, kitab ni luarannya adalah tebal dan mempunyai 456 halaman. Kitab ini juga mempunyai 36 jilid. Panjang kitab sepanjang 23.5 cm dan beratnya 0.5 kg. Slide seterusnya ini merupakan halaman hadapan kitab, dan yang seterusnya contoh kitab lain, Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari. Seterusnya kita pergi kepada biodata pengarang. Nama penuh pengarang ialah Al-Imam Al-Hafiz Syekh Al-Islam Shihabuddin bin Abi Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kinani Al-Syafi'i Al-Asqalani. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir bersamaan 773 Hijrah, iaitu 18 Februari 1372 Masihi. Beliau wafat pada 852 Hijrah bersamaan 20 Februari 1449 Masihi. Ketika itu umur beliau ialah 76 tahun. Beliau bermazhab Syafi'i. Perwatakan beliau dedikasi yang tinggi, berwibawa, bersahaja, cerdas, bijaksana dan pandai bergaul. Beliau juga mempunyai hafalan yang sangat luar biasa, penyabar dan hati yang istiqamah. Beliau ialah ahli bahasa, nahwu dan sastra. Okey, seterusnya guru-guru beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelbagai penjuru dunia untuk mencari ilmu sehingga banyak bertemu dengan para ulama yang ikhlas memberi pelajaran kepadanya. Guru beliau yang pertama iaitu Imam Balqini, yang kedua Syekh Al-Iraqi, yang ketiga Al-Haythami, yang keempat Syekh Fairuz Abadi, yang seterusnya ialah Muhib bin Hisham dan Al-Aiz bin Jama'ah. Terdapat banyak lagi guru-guru beliau yang lain.
Okay, saya teruskan dengan bidang-bidang ilmu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau merupakan seorang mu'arikh, iaitu sejarawan, ahli tafsir, sangat menguasai ilmu nahu, ahli fiqh dan ahli hadis. Murid-murid beliau, yang pertama Al-Hafiz As-Sakhawi, yang kedua Zakaria Al-Ansari, yang ketiga Al-Kamal bin Hamam, yang keempat Ibnu Taqri Burdi, dan yang kelima Abu Al-Fadl bin Syahnah. Seterusnya sumbangan dan karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syakhawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawhar wa Ad-Durar bahawa karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani berjumlah 270 kitab. As-Suyuti dalam kitabnya Nazam Al-Uiqan menyebutkan karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani berjumlah 198. Al-Bika'il mengatakan karangannya berjumlah 142 kitab. Seterusnya karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab akidah ada 2 kitab. Yang seterusnya dalam bab ulum Al-Quran ada 2 kitab. Yang seterusnya dalam bab ulum Al-Hadis. Yang seterusnya pula dalam bab sejarah tarikh mempunyai 2 kitab, iaitu kitab Al-Isyabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kitab ini terdiri daripada 4 jilid besar yang membicarakan biografi seramai 12,297 orang. Kitab yang kedua ialah Ad-Durar Al-Kaminah fi Ayan Al-Mi'ah As-Saminah. Seterusnya bab bahasa Arab ada 2 kitab. Kitab Al-Aslah fi Al-Imamah Al-Afsyah, dan yang kedua Bulugh Al-Maram min Adillah Al-Ahkam. Seterusnya kita pergi pada isi kandungan. Kitab Fathul Bari ni adalah kitab syarah hadis Sahih Bukhari. Jadi jumlah keseluruhan hadis mempunyai sebanyak 7,275 hadis. Babnya mempunyai sebanyak 3,889 bab. Jumlah hadis yang tak berulang dalam kitab ni adalah sebanyak 4,000 hadis. Jumlah kitabnya pula sebanyak 97 kitab. Okay, pada slide yang seterusnya merupakan isi kandungan yang terdapat pada setiap jilid kitab. Pada mukaddimah dia menceritakan berkaitan dengan 10 fasal yang bermula dengan dorongan Al-Imam Bukhari menulis kitab Jami' sahihnya, dan diakhiri dengan menyebut terjemah Al-Bukhari. Okay. Pada jilid pertama ada merupakan kitab mukaddimah yang bermula dengan kitab yang pertama sehingga kitab yang ke-8. Pada jilid yang kedua mengandungi 10 kitab di bawahnya. Pada jilid yang ketiga ada 8 kitab. Pada jilid yang keempat mengandungi 13 kitab. Pada jilid yang kelima mengandungi 15 kitab. Jilid yang ke-6 pula mempunyai 6 kitab. Jilid yang ke-7 ada 3 kitab di bawahnya. Okey, pada jilid yang ke-8 mengandungi 2 kitab. Jilid yang ke-9 mengandungi 6 kitab. Jilid yang ke-10 ada 6 kitab juga. Jilid yang ke-11 mengandungi 6 kitab. Jilid yang ke-12 7 kitab, dan jilid yang ke-13 mengandungi 6 kitab di bawahnya. Baiklah, metodologi penulisan kitab. Antara metodologi yang digunakan oleh Imam Ibnu Hajar adalah kebanyakan kitab diakhiri dengan Al-Khatimah sebagai kesimpulan mengenai perihal hadis-hadis yang terkandung dalam bab berkenaan. Yang kedua, beliau mensyarahkan perkataan-perkataan yang dirasakan perlu untuk diberikan penjelasan. Penjelasan bukan hanya pada teks hadis,
tetapi terdapat juga penjelasan yang dibuat pada perkataan-perkataan yang digunakan sebagai tajuk bab. Yang ketiga, menerangkan kebanyakan perkataan yang perlu untuk diperjelaskan. Yang keempat, membawakan riwayat lain dengan membawa perbezaan-perbezaan yang berlaku pada hadis dari bab yang sama. Yang kelima, mengemukakan perbahasan nahu. Yang keenam, mengemukakan bacaan yang betul dan perbahasan fiqh. Yang ketujuh, menjelaskan maksud Al-Bukhari dalam sesuatu isu seperti menamakan bab-bab dengan nama-nama yang tertentu. Yang ke-8, apabila sesuatu penjelasan telah dibuat ataupun akan dibuat, beliau akan memberitahu di mana penjelasan tersebut telah dibuat ataupun dalam bab apa penjelasan tersebut akan dibuat. Yang ke-9, memperkenalkan perawi-perawi hadis. Dan yang ke-10, Imam Ibn Hajar sering mengemukakan faedah hadis dan istidlal dengan hadis yang berkenaan. Baiklah, seterusnya metod syarah hadis. Ketika membahas sesuatu hadis, Imam Ibn Hajar akan memulakan dengan membahaskan pengertian, makna dan kandungan yang terdapat pada tajuk sesuatu bab. Kemudian, beliau akan menghubungkannya dengan hadis yang sedang dibahas. Selain itu, Imam Ibn Hajar tidak mengulas kandungan sesuatu tajuk sebelum beralih ke tajuk bab yang mana merupakan tema kajian. Dalam membahaskan bab Fadlul Yaum Al-Jumu'ah wa Lailah Al-Jumu'ah yang merupakan bab pembuka dalam perbahasan mengenai solat Jumaat dan tema yang berkaitan, beliau tidak membahaskan judul bab tersebut, tetapi beliau menguraikan kandungan isi matan hadis yang terdapat dalam bab tersebut. Seterusnya, dalam kajian metod syarah hadis dalam kitab Fathul Bari oleh Hadrul Hudayah, Imam Ibn Hajar menggunakan kaedah muqarran untuk menjelaskan hadis mengenai solat selepas dan sebelum solat Jumaat. Hal ini demikian untuk membandingkan isi hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan hadis yang terdapat di dalam kitab dan jalur sanad yang lain. Walaupun begitu, metod tahlili yang digunakan secara umum dan dalam konteks keseluruhan kitab Fathul Bari, ciri-ciri kaedahnya adalah berdasarkan susunan dan urutan hadis yang terdapat dalam kitab asalnya, iaitu Sahih Al-Bukhari, untuk meneliti setiap hadis. Metod tahlili melibatkan penerokaan pelbagai aspek yang terdapat dalam sesuatu teks dalam menjelaskan hadis, dan Imam Ibn Hajar melakukannya ketika menjelaskan tema-tema lain dalam bab solat. Dalam pada itu, Imam Ibn Hajar menggunakan pendekatan teologi normatif untuk menjelaskan sesuatu hadis. Maksudnya, beliau merujuk dua sumber rujukan, iaitu Al-Quran dan hadis, untuk menjelaskan kandungan hadis tersebut. Namun, ketika menilai kedaifan hadis, beliau mengambil pendekatan sirah. Akhir sekali, metodologi penafsiran oleh Imam Ibn Hajar adalah tafsiran teks, yang mana terbahagi kepada dua kategori, iaitu teks dalaman dan luaran. Secara dalaman, beliau memahami hadis berdasarkan makna yang tersebut dalam teks seperti secara bahasa, di mana beliau tanpa memahami makna di sebalik teks tersebut. Manakala secara luaran, beliau menggunakan dalil-dalil lain untuk memahami teksnya. Okey, bagi pandangan ulama pula, penulis kitab Kashful Az-Zunun, iaitu Mustafa bin Abdullah bin Al-Qistatini Ar-Rumi, iaitu seorang alim bermazhab Hanafi, ia menyebutkan bahawa kitab Syarah Bukhari yang paling agung adalah kitab Fathul Bari ni, iaitu kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Okey, pandangan seterusnya daripada Ibn Khaldun dalam mukadimahnya mengambil pandangan para ulama yang mengatakan bahawa kitab Fathul Bari ini merupakan pegangan yang representatif bagi umat Islam dalam menjalankan agamanya. Ibn Hajar telah menjelaskan agama melalui kitab tersebut dengan sangat jelas dan indah. Okey, bagi pendapat Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ali As-San'ani
Al-Shawkani, iaitu seorang penulis kitab Nailul Awthar, ketika diminta menulis kitab syarah Sahih Bukhari, ia mengutip sebuah hadis iaitu la hijrah ba'dal fathi, iaitu Asy-Syaukani meminjam istilah dari hadis itu sebagai ungkapan bahawa tidak ada kitab syarah Sahih Bukhari yang melebihi Fathul Bari. Okey, pandangan seterusnya iaitu daripada Zain Ad-Din Abdul Rahim Al-Iraqi. Apabila dia ditanya mengenai pengganti beliau selepas kematiannya, beliau menyenaraikan beberapa anak muridnya, tetapi yang mendahului senarai anak muridnya itu termasuklah Ibn Hajar. Okay, beliau juga mengiktiraf bahawa anak muridnya ini sangat pakar dalam bidang hadis. Seterusnya, ulasan kitab. Kitab Fathul Bari karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berjaya mengumpulkan turuk al-hadis dan riwayat-riwayatnya. Ini dapat membantu untuk membuat tarjih dari sudut makna, i'rab dan fiqh. Beliau juga menjelaskan hubung kait hadis dengan terjemah al-bab dan tujuan serta maksud Imam Al-Bukhari dalam mendatangkan terjemah al-bab berkenaan dengan hadis tersebut. Kitab Fathul Bari menjelaskan faedah-faedah fiqh yang penting. Pendekatan ini sangat membantu pembaca dari setiap lapisan masyarakat, seperti orang awam, penuntut ilmu maupun ulama yang mengaitkan sesuatu hukum dengan dalil-dalilnya. Imam Ibn Hajar juga mengulaskan isu-isu al-isnad dan periwayat-periwayatnya yang terdapat dalam sesuatu hadis, serta membahaskan nilai-nilai sastra dan isu-isu al-balaghah, wujuh al-i'rab dan perbincangan tata bahasa Arab. Dalam menguraikan kesahihan dalam sesuatu hadis, Imam Ibn Hajar merujuk kepada berbagai bab dalam kitab sahih dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Beliau juga menyebut beberapa individu yang berautoriti sebagai perawi hadis. Hal ini menguatkan lagi kesahihan dalam sesuatu hadis tersebut. Imam Ibn Hajar juga merekod berbagai teks hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis dan membincangkan riwayat hidup mereka serta menyatakan beberapa pandangan dan kritikan daripada perawi hadis tersebut, serta menyebutkan faktor-faktor yang mempunyai perbezaan dalam riwayat. Dalam membincang sejarah hidup perawi, beliau juga menghurai sistem ejaan atau ortografi terhadap nama dan hubungan perawi, khususnya bagi mereka yang suka dibezakan namanya ataupun yang tidak dikenali. Okey, sebagai penutup, kitab Fathul Bari ini adalah karya yang sangat baik dan berguna dalam bidang hadis. Lebih-lebih lagi, karya ini dapat membantu para pembaca memahami Al-Jami' As-Sahih susunan Imam Al-Bukhari yang menjadi rujukan utama kitab-kitab sahih. Okey, karya ini semestinya menjadi rujukan utama pekaji-pekaji hadis, bahkan seluruh individu yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu Islam, sesuai dengan kedudukan hadis sebagai sumber kedua, iaitu sumber kedua perundangan Islam. Okey, Rasulullah SAW seorang penyampai risalah yang sangat berwibawa. Berkat kewibawaannya menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diajarkan dan disampaikan kepada umat manusia sampai sehingga hari ini, begitulah hebatnya ajaran Islam yang telah dibawa. Semoga generasi sekarang dapat mengikuti pengajaran yang baik ini agar agama Islam terus teguh sehingga ke akhirnya. Okey, sebagai kesimpulan, belajarlah dengan lebih mendalam dan tuntutlah ilmu dengan guru yang betul, kerana sesuatu yang dipelajari takkan mendapat atau takkan memperolehi keberkatan jika kita belajar dengan cara yang salah. Para ulama kita sudah bersusah payah mencari ilmu dan sedaya upaya menyampaikannya dengan betul agar generasi selepasnya, itu generasi kita sekarang, tidak akan sesat dan tidak akan hidup dalam kejahilan. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.